Shalom teman-teman sekalian, salam berkah dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga, yaitu prinsip penyimpanan. Untuk sesi ini, kita diperingatkan untuk menyimpan duit dengan setia. Mudah tetapi sangat berkuasa. Simple but powerful. Sebelum kita merenungkan dengan lebih mendalam, izinkan saya katakan bahawa wang bukanlah punca segala kejahatan. Wang adalah neutral saudara-saudari, tetapi cinta kita kepada wang, the love for money, adalah punca segala kejahatan seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 6:10. Ada dua perkara yang boleh kita lakukan di dalam mengerjakan wang. Pertama ialah untuk kita menyimpan wang kita. Kedua ialah untuk kita melaburkan wang kita. Hari ini kita fokus kepada prinsip penyimpanan wang. Di dalam satu ibarat ataupun perumpamaan talenta, Yesus menceritakan di dalam Matius 25, 16-18. Hamba yang menerima 5 talenta itu memperniagakannya, lalu mendapat untung 5 talenta lagi. Demikian juga yang menerima 2 talenta, dia mendapat laba 2 talenta lagi. Tetapi yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah dan menyembunyikan wang tuannya di situ. Terjemahan bahasa Indonesia, perkataan memperniagakannya diterjemahkan dengan perkataan mengerjakan. Dan terjemahan Inggris menggunakan perkataan put his money to work, yaitu dia mengerjakan wangnya. Hamba yang pertama dan kedua dipuji oleh tuannya kerana mereka mengerjakan wang dan melipat gandakan jumlah wang tuannya. Yang ketiga dimurkai tuannya kerana tidak mengerjakan wang, hanya menyembunyikan wang tuannya di lubang tanah. Kita lihat di sini, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Allah tidak melihat berapa talenta yang kita ada, sama ada kita ada 1 juta, 1.000 ataupun 100 ringgit. Apa yang Tuhan pentingkan ialah bagaimana kita menguruskannya dan bagaimana kita mengerjakan wang empunya Tuhan kita. Amin, saudara-saudari. Salah satu cara yang paling simple untuk kita mengerjakan wang ialah dengan menyimpan wang. Kita simpankan wang kita di dalam akaun simpanan tetap ataupun fixed deposit. Kepada kita yang Bumi Putra, kita boleh simpan wang kita di dalam bank account Amanah Saham Nasional yang memberikan faedah yang lebih tinggi. Yesus berbicara kepada hamba yang ketiga, Matius 25:27. Oleh itu sepatutnya kamu simpan wang itu di dalam tabung, supaya ketika aku pulang, aku menerima wang itu dengan faedahnya. Sekurang-kurangnya saudara-saudari, Tuhan menyuruh kita menyimpan wang di dalam tabung, supaya kita menerima faedahnya. Amsal 13:11. Harta hasil penipuan akan tersurat dengan cepat, tetapi orang yang mengumpul sedikit demi sedikit akan melipat gandakannya. Lihat di sini saudara-saudari, mengumpul sedikit demi sedikit akan melipat ganda wang yang kita ada. Wow, seperti pepatah mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah saudara, jumlah penyimpanan tidak penting, tetapi ketekanan kita melakukannya, yaitu konsistensi kita melakukannya adalah penting. Jikalau kita membuat persepuluhan setiap minggu, kita simpan setiap minggu. Jikalau kita membuat persepuluhan setiap bulan, kita simpan setiap bulan. Apabila kita menyimpan wang kita secara konsisten, kita akan mendapat faedah bercompound. Compounding interest, saudara-saudari. Maksudnya faedah yang bertindih-tindih. Jadi dengan simpanan, wang bekerja untuk kita. Dengan hutang pula, kita bekerja untuk wang. Jikalau kita menyimpan 100 ringgit setiap bulan untuk 20 tahun dengan faedah 4%, kita akan mendapat 33,000 ringgit. Jikalau kita menyimpan 500 ringgit setiap bulan untuk 20 tahun dengan faedah 4%, kita akan mendapat 165,000 ringgit saudara-saudari. Wow, compounding interest akan bekerja untuk kita. Amin, saudara-saudari. Jikalau saudara-saudari mengatakan, Aldaan, saya tidak mampu menyimpan duit.
Izinkan saya katakan bahawa saudara-saudari telah membelanjakan terlalu lebih. Izinkan saya cadangkan prinsip 10-10, iaitu kita memberikan 10% kepada Tuhan, iaitu persepuluhan. Kita menyimpan 10%, yang bakinya kita hidup dengan 80%. Dan dengan 80% ini, kita memerlukan hikmat Tuhan untuk menguruskannya. Kita akan belajar di dalam sesi akan datang tentang pengurusan wang yang bijak. Tahukah saudara-saudari, secara purata, orang Jepun menyimpan 25% daripada pendapatan mereka. Wow! Orang Eropah 18%. Orang Amerika pula membelanjakan 1% lebih daripada pendapatan mereka. Maksudnya negatif 1% wang simpanan. Iaitu orang Amerika adalah orang yang berhutang, saudara-saudari. Orang Malaysia pula hanya 1.6%. Maksudnya orang Malaysia tidak menyimpan duit secukupnya. Amsal 21:20. Ada harta yang berharga dan minyak di dalam rumah orang bijaksana, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Maksudnya orang yang bijak menyimpan wang, dan orang yang bodoh memboroskan semuanya. Wang adalah alat untuk kita gunakan, saudara-saudari. Jika kita memperalatkan wang, kita akan mengasihi manusia. Tetapi jika kita mengasihi wang, kita akan memperalatkan manusia. Wang adalah hamba yang baik, tetapi bos yang jahat. Amin, teman-teman sekalian. Jadi, hari ini kita diperingatkan, jikalau kita mengabaikan prinsip keuangan yang ketiga, kita tidak akan mendapat berkat Tuhan. Kita bukan hidup untuk hari ini, tetapi untuk masa hadapan. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menyimpan wang kita. Menyimpan wang adalah satu disiplin rohani, saudara-saudari, yang harus kita tangani dengan serius. Amin, saudara. Saving is a spiritual discipline. Tetapi perkara yang lebih penting daripada hidup kita yang sementara ini ialah hidup yang berkekalan. Dan ini hanya diperolehi dengan menerima kasih Yesus dengan iman. Mari kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan ini. Tuhan, kami telah renungkan hari ini tentang prinsip keuangan yang ketiga, yaitu prinsip penyimpanan. Hari ini kami minta pertolongan Tuhan untuk kami belajar menyimpan wang dengan setia. Kami juga bersyukur kerana Engkau telah membayar hutang dosa kami sepenuhnya melalui Yesus Kristus, supaya bukan sahaja diberkati di dunia dengan prinsip keuangan, tetapi juga dosa kami ditebus dengan pengorbanan Yesus di atas salib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.